Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua rakan guru. Pada hari ini, saya akan berkongsi 5 langkah untuk menghasilkan PDPR yang mudah, berkesan dan yang paling penting dapat menarik minat murid untuk terus engage to our lessons until the end of our PDPR sessions. Nak tahu dengan lebih lanjut? Tonton video ini sehingga tamat. Pada hari ini, saya akan berkongsi 5 langkah untuk menghasilkan PDPR yang mudah, berkesan dan yang paling penting dapat menarik minat murid untuk terus engage to our lessons until the end of our PDPR sessions. Melalui kaedah ini, cikgu perlu membuat lesson preparation atau pra-pengajaran. Simple sahaja, disediakan selewat-lewatnya sehari sebelum kelas bermula. Langkah awal dalam PDPR, cikgu perlu mengenal pasti kaedah yang bersesuaian dengan topik yang hendak diajar. Contohnya, menyediakan peralatan dan bahan. Yang kedua, penyediaan kuis. Yang ketiga, lembaran kerja. Yang keempat, menyediakan link Google Meet. Dan yang kelima, menyediakan tentative PDPR. This is how the flow looks like. Cikgu-cikgu tak perlu tulis panjang-panjang, ringkas sahaja supaya murid mudah faham arahannya. Tentatif ini cikgu kongsikan dengan murid sebelum PDPR bermula melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp atau Telegram group kelas-kelas yang cikgu ajar. Pra-pengajaran ini disediakan untuk kesemua kelas yang cikgu ajar. Boleh digunakan berulang kali untuk kelas-kelas of the same levels. Bahan yang tersedia ini akan dilancarkan apabila kelas PDPR bermula. It is very flexible and more varieties. Just copy, click and there you go. Memang tidak mudah untuk kita memastikan murid-murid untuk kekal sepanjang sesi PDPR hingga ke akhir, kerana mereka tidak berhadapan dengan kita secara bersemuka, sebagaimana berada di dalam kelas. Oleh itu, kita perlu mengenal pasti cara-cara yang berkesan supaya cikgu terus bertenaga dan murid lebih seronok mengikuti kelas PDPR. Saya telah membahagikan kelas PDPR kepada 5 segmen. Segmen yang pertama, saya menyediakan video pendek yang berdurasi lebih kurang 1 ke 2 minit yang dirakamkan menggunakan telefon bimbit atau iPad untuk memperkenalkan topik yang bakal saya ajar serta aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan semasa PDPR. Dengan adanya video pengenalan ini, murid akan lebih jelas dan bersedia dengan objektif pembelajaran pada hari tersebut. Di segmen yang kedua, saya akan berkongsi link video YouTube dengan konten PDPR berkaitan topik pada hari tersebut. Cikgu-cikgu tidak perlu risau sekiranya tidak mempunyai video sendiri, kerana cikgu-cikgu boleh berkongsi video-video pengajaran yang dihasilkan oleh rakan-rakan guru yang mempunyai YouTube channel seperti melalui Cikgu Tube, Akademi YouTuber, dan contohnya untuk mathematics kita ada sains, bahasa Melayu, pendidikan Islam, sejarah, dan untuk bahasa Inggeris, cikgu boleh layari channel saya sendiri, English Made Possible with Teacher M. Dan terdapat banyak lagi channel-channel yang dihasilkan oleh cikgu-cikgu yang hebat dan kreatif. Bagi yang berminat untuk mengetahui cara penghasilan video pengajaran, saya akan kongsikan bagaimana cara untuk menghasilkannya dengan lebih detail di dalam episod yang seterusnya. Cara menghasilkan video pengajaran. Dan di segmen yang ketiga, murid akan dibekalkan dengan link untuk Google Quiz. Berdasarkan video yang saya kongsikan dengan mereka,
Saya menghasilkan sendiri kuis menggunakan aplikasi Google Quiz dan Quizizz. Cikgu boleh assign murid-murid dengan Google Quiz yang dihasilkan sendiri atau dikongsi dengan rakan-rakan guru yang lain. Tetapi jika cikgu menghasilkan sendiri kuis, cikgu beroleh kelebihan mengakses data skor murid-murid. Dengan akaun Google Quiz, data dan analisis penglibatan serta pencapaian murid-murid dapat dilihat. Masa yang saya berikan untuk murid menyelesaikan Google Quiz adalah lebih kurang 10 minit untuk 20 soalan. Next. Sebelum saya terlupa, mungkin ada yang tertanya-tanya, saluran mana yang boleh kita gunakan untuk berkongsi video, link dan sebagainya. Kita boleh menggunakan Google Classroom iaitu melalui ID Delima, atau kita juga boleh berkongsi dengan murid melalui WhatsApp group atau Telegram group. Seterusnya, di segmen yang keempat, Production Stage by the Students. Saya akan bekalkan mereka dengan lembaran kerja related to the topic pada hari tersebut. Di sini saya kongsikan lembaran kerja yang saya sediakan sendiri kepada pelajar melalui Google Drive. Cikgu-cikgu boleh juga mengimbas lembaran kerja yang terdapat dalam buku-buku latihan yang telah sedia ada. Mereka boleh terus cetak dan tampal dan ada juga yang salin terus ke dalam buku latihan. Selain lembaran kerja, di segmen production ini atau post lesson, cikgu juga boleh memberi tugasan lain seperti membuat presentation atau project based learning. Durasi yang saya berikan untuk production stage adalah lebih kurang 20 minit. Mereka tidak semestinya menyiapkan semua lembaran atau tugasan yang diberikan. Submission boleh dibuat kemudian setelah tamat PDPR. Di segmen yang kelima atau yang terakhir, barulah saya akan menggunakan aplikasi Google Meet. Di segmen ini, saya akan bersemuka dengan murid-murid melalui link Google Meet yang saya kongsikan dengan mereka. Di sini, saya akan berinteraksi dengan murid-murid selama lebih kurang 15 minit untuk beberapa perkara. Yang pertama, greetings dan break the ice session. Dan yang kedua, saya akan bertanya soalan-soalan kepada murid berkaitan video yang telah mereka tonton. Yang ketiga, memberi peluang kepada murid untuk bertanya soalan berkaitan kuis dan lembaran kerja sekiranya mereka tidak faham atau mempunyai sebarang kemusykilan. Yang keempat, saya akan memberi compliments atau pujian kepada setiap pencapaian yang telah ditunjukkan sepanjang pengajaran. Dan yang kelima, saya akan berbual mesra dan mengingatkan mereka untuk berjumpa lagi di kelas yang akan datang supaya mereka look forward for the next lessons. Dengan 5 segmen ini, maka selesailah PDPR yang saya jalankan untuk satu kelas. Google Meet hanya muncul di akhir PDPR kerana dengan cara ini, pelajar tidak boleh escape atau mengelak. Mereka perlu bersemuka dengan guru di akhir pengajaran. Dan cikgu-cikgu boleh observe dan mengenal pasti murid yang tidak mengikuti PDPR dari awal sekiranya mereka tidak dapat memberi respon dengan baik berdasarkan skor murid-murid di dalam kuis pada segmen ketiga. Di sini, kita tidak perlu meluangkan masa terlalu lama bercakap berulang kali untuk kelas-kelas yang berlainan. Video pengajaran yang kita rakamkan adalah medium pengajaran yang boleh digunakan berulang-ulang kali. Murid juga boleh ulang tonton sebagai bahan revision. Masa yang kita luangkan untuk bersemuka dengan murid melalui aplikasi Google Meet cuma 15 minit sahaja dan hanya berlaku di akhir pengajaran. Kaedah ini dapat membantu meringankan bebanan guru yang merungut terpaksa ber-Google Meet 5 hingga 6 jam sehari dan ini amat meletihkan. Kaedah PDPR yang saya jalankan
telah melalui sesi observation atau pencerapan dari barisan pentadbiran sekolah bersama pihak SISC Plus dan mereka menganggap ia sebagai satu kaedah yang sangat efektif. Di sini saya kongsikan sekali lagi flow of my lessons yang saya distribute kepada murid-murid. Ini saja perkongsian saya untuk kali ini. Saya harap cikgu-cikgu lebih bersemangat dan energetik untuk melalui sesi PDPR. All the best!